Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi hari ini bersama satu lagi episod TikTok Moms Coffee Talk ya untuk hari Rabu 23 petang 24 Mac 2021. Alhamdulillah bersama saya hari ini kita ada tetamu daripada jauh daripada Kemaman Terengganu. Okay, bersama kita ada Puan Azrin Abdul Aziz, Ibu. Apa khabar Puan Azrin? Assalamualaikum. Alhamdulillah bikhair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey, dan anak andanya Said Ahmad Luqman. Masya-Allah. Selamat datang Luqman. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat-sihat ya? Ya, alhamdulillah. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi sembang santai kita pada petang ni, perkongsian kita pada petang ni, kita buka sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, mudah-mudahan perkongsian kita hari ini dapat memberi sedikit pengajaran untuk ibu-ibu di luar sana, untuk anak-anak ya. InsyaAllah. Tajuk yang kita akan bincangkan hari ini ya, kalau kita tengok di poster pun ada tulis Bonda 11. Apa sebenarnya Bonda 11 ni kan? Mesti ramai yang tertanya apa Bonda 11 ni. Okey, sebelum kita kupas tajuk ni nanti lebih lanjut, apa kata kita berkenalan dululah dengan tetamu kita hari ni. Kita mulakan dengan Luqman dulu boleh? Luqman perkenalkan diri, background sikit ya, sekarang buat apa. Okey, silakan Luqman. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Said Ahmad Luqman bin Syakri, umur 23 tahun, sekarang merupakan pelajar di Universiti Malaya, tahun 3 sekarang. Ambil sarjana muda pendidikan Islam pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran, okey, minat pengkhususan dalam pengajian Al-Quran ya Luqman ya? Yes. Bila pengkhususan dalam pengajian Al-Quran ni, Mami tertarik sebenarnya. Sebab Mami difahamkan, Umi kan, Umi Luqman beritahu Luqman ni adalah bekas pelajar Darul Quran. Ya, memang bekas pelajar Darul Quran. Bekas pelajar Darul Quran, maknanya dah menghafaz 30 juzuk Al-Quran ya, Masya Allah, Al-Hafiz. Alhamdulillah, insyaAllah. Berapa tahun Luqman habiskan masa ataupun complete the whole hafazan Al-Quran tu? 3 tahun. 3 tahun ya? Maknanya program tu 3 tahun. Program tu memang 3 tahun, dalam masa 3 tahun complete? Ya. Dalam 3 tahun kena complete kan. Tahniah. Saham syurga untuk Umi ni. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya, Umi. Mesti rahsia Umi apa, macam mana ni didik Luqman sampai jadi Al-Hafiz ni kan. Boleh nanti kita share lah dengan ibu-ibu di dalam sana. Okey, silakan Puan Azrin. Perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Azrin binti Abdul Aziz. Umur dah 51 dah tahun ni. Kita sebaya lah. Oh ya. Saya 51. Betul, tahun 70. Okey. Ya, betul. Lepas tu saya apa lagi? Saya sekarang ibu tunggal lah. Suami saya meninggal 7 tahun lepas dalam kemalangan jalan raya dengan anak sulung saya. Jadi dua-dua mereka meninggal. Dekat situ juga lah meninggal. Jadi saya tinggal sekarang ni dengan anak saya 10 orang. Masa tu meninggal tu anak saya semua sekolah lah. Semua anak saya yang kecil masa tu baru 4 tahun. Ya. Yang sulung tu arwah meninggal masa umur berapa tahun masa tu? Arwah masa tu 19. Dia tengah tunggu result matrik. Jadi dia ikut ayah dia pergi kerja tu, ada mesyuarat di Penang. Jadi dalam perjalanan tu lah dia accident tu. Dengan trailer. Dalam perjalanan ke Penang ya? Dia ditapah Perak.
Macam itulah. Jadi sekarang saya sekarang ni 10 orang. So sekarang yang tinggal 10 orang ya. Maknanya daripada 11 orang anak sekarang yang tinggal 10 orang. Dah nampaklah macam hin bonda 11 tu kan? Betul. 11 tu sebab anak saya 11. Sebenarnya anak-anak semua ada 11 ya kalau ikut. Yang dah menunggu di syurga. InsyaAllah. InsyaAllah menunggu di syurga seorang dah. Allahu Akbar. InsyaAllah. Terima kasih Puan Azrin atas perkenalan diri. Terima kasih Luqman. Okey, nanti sambil-sambil kita bersembang ni nanti penonton-penonton boleh lihat ya video slides apa yang dilakukan oleh Puan Azrin ya, aktiviti Puan Azrin dengan anak-anaknya. Puan Azrin ni seorang YouTuber, Masya Allah. Sejak bila nak tanya, sejak bila berkecimpung menjadi YouTuber dan boleh tak cerita rahsia di sebalik bonda 11 tu Puan Azrin? Sebenarnya bonda 11 ni kita dengan anak-anak saya juga. Sebab masa tu PKP jadi kita orang tak ada buat apa kan, semua kat rumah. Jadi semua ada kat rumah. Semua ada kat rumah, jadi anak-anak saya kata, Umi asyik masak je, buatlah video. Jadi dia orang ni pandai benda-benda ni semua kan, ambil gambar kan. Saya tak reti. Jadi dia orang buat semua, saya just masak, dia orang edit lah, editing semua dia orang lah buat. Ni production crew anak-anak lah ni ya? Anak-anak ni lah, anak-anak je. Kita buat sikit je, simple-simple, biasa-biasa je. Tak canggih lah. Ni tangkap ikan, ni memancing ke beli? Ni ada kawan bagi. Ada kawan bagi ikan. Kat Mama ni banyak ikan kan? Yelah, murah ke mahal ke kalau ikan di sana? Sama je harga kat sini tapi fresh lah. Fresh, ikan-ikan sini segar kan. Masya Allah, terliur lah pula tengok masak-masak ni kan. Ni video yang paling banyak sekali dapat orang tengok. Dah 40k dah, 40,000 orang tengok video. 40,000, Masya Allah. Yang ni lah satu-satu video ni yang banyak orang tengok. Yang lain tak banyak sangat. Ni anak nombor berapa ni yang masak ni? Nombor 7. Ni yang bongsu. Yang tadi masak nombor 7. Tu yang kisah. Kopiah tu kisah. Yang kopiah tu kisah yang baru habis SPM ya? Betul. Ini cabaran apa? Cabaran makan ramen lah tu agaknya. Ramen pedas tu. Dia orang punya plan lah buat sendiri masing-masing. InsyaAllah ni aktiviti. Aktiviti masak. Perempuan. Aktiviti bermanfaat sebenarnya ya. Maknanya kalau kita kebersamaan dengan anak-anak mengiratkan lagi kasih sayang, Masya Allah kan? Ya, insyaAllah. Dan memberi manfaat sebenarnya kepada penonton. Betul. Ya kan? So siapa sebenarnya pengarah dia Luqman? Kalau kebanyakan video ni siapa pengarah dia Luqman? Kebanyakannya adik seorang lagi yang perempuan. Dia memang pandai lah bab edit ni. Dia bab edit video ni kan? Anak-anak zaman sekarang kan? Sebab macam dekat sedap ni meredam. Kena berlatih. Luqman jarang-jarang lah dalam video tapi masa tu PKP Luqman ada lah kan? Ada tapi dia online class. Lepas tu dia kelas jadi dia sibuk kan. Lepas tu dia pemalu sikit. Dia tak nak menonjol. Tak nak menonjolkan diri dia. Kalau dia banyak di video ni insyaAllah nanti kan dia boleh jadi selebriti ni, YouTuber. Mungkin ada pengisian lain selain video-video masakan, video-video aktiviti, ada tak pengisian lain? Sebab macam Luqman sebagai Al-Hafiz, Muhafiz Quran ada tak share tentang bacaan Al-Quran ke apa di video? Tak ada sebab ni macam video untuk keluarga, untuk ibu lah, banyak untuk resepi je sebenarnya asal-asalnya. Dan ini akan menjadi kenangan nanti ya insyaAllah. InsyaAllah. Dia macam saya buat video ni
Jadi kebaikannya bila saya tak sihat nak masak ke, saya bangun-bangun tengok anak saya dah masak dah. Tanya macam mana masak, dia kata tengok video. Jadi, good idea lah Puan Nazrin. Saya pun dah kena buat video masakan lah macam tu. Macam Luqman saya masak daging masak ayam masak pedas tu kan. Kalau saya tak tahu, saya tak sihat, saya bangun tengok, dah siap dah masak. Dia kata tengok video Umi lah. Yelah sebab selalunya kadang-kadang macam kita mak-mak zaman-zaman dulu lah kan. Kira zaman dulu lah juga. Selalunya resepi kita tulis atau resepi tu kita je cakap masuk ni. Jadi campak-campak kan. Jadi bila kita ada video, anak-anak boleh senang mengikuti kan. Even dia orang semua kasi tengok video, kasi tengok phone je kan. Jadi sekarang jadi ada kebaikan kat situ lah. Ada manfaat dia juga. Ini sebenarnya tips ya untuk penonton-penonton juga untuk anak-anak. Jadi bolehlah start mak-mak juga semua boleh start buat video masakan. Tak pun kita tengok je lah, kita subscribe aja ke channel Bonda 11 ni. Jadi itu sebenarnya rahsia di sebalik Bonda 11 ya Puan Nazrin? Ya. Okey, kalau kita tengok kita teruskan perbincangan kita. Kalau kita tengok Puan Azrin dah 7 tahun. 7 tahun bersendirian membesarkan anak-anak yang daripada masa tu yang kecil sekali umur 4 tahun sekarang dah 11 tahun lah ya. Sekarang dah 11 tahun dah. Jadi boleh Puan Azrin kongsilah apa cabaran yang Puan Azrin hadapi sepanjang bersendirian membesarkan anak-anak ni. Dan bukan calang-calang 10 orang anak, Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita tengok ibu-ibu nak membesarkan anak seorang kat rumah pun kadang-kadang ya Allah bertabah je lah sabar. Ini bukan hanya kita bercakap tentang sabar, bukan cakap tentang kesabaran lagi. Tapi Puan Azrin ni penuh dengan sabar, ketahanan, kecekalan. Bukan hanya mental tapi juga fizikal, saya percaya. Boleh Puan Azrin share sikit apa cabarannya? Okey, tak tahu saya nak mula macam mana. Tapi kita macam bila kita memang dah biasa hidup dengan suami kan. Tapi bila suami kita tiba-tiba tak ada, bila tiba-tiba suami kita hilang macam tu, tak ada, kita rasa macam lemah, rasa macam tak tahu nak buat apa. Tapi sebabkan saya ada anak-anak ramai ni, lepas tu kerana kita yakin Allah tu ada rancangan dia yang terbaik untuk kita. Jadi kita teruskan juga dengan sabar, dengan redha. Maksudnya setiap kita ni memang Allah akan bagi ujian. Ujian yang Allah bagi untuk saya ni, bila Allah ambil suami saya macam tu je. Macam saya rasa ramai juga yang macam saya ni kan, yang ramai yang tiba-tiba suami meninggal, tengah sihat, tiba-tiba aksiden, lepas tu meninggal terus kan. Jadi kita nak hidup ni kekuatannya untuk anak-anak aja sekarang ni. Masa tu. Memang kita rasa, ya Allah macam mana aku nak teruskan ni, aku dah tak ada suami, selama ni kita bergantung pada suami kan. Lepas tu tiba-tiba Allah ambil macam tu je. Jadi macam mana? Tapi selalu saya teringat yang Allah, suami saya almarhum ni selalu pesan, dia kata Allah kan ada. Dia selalu kata Allah kan ada. Jadi selalu saya ingat tu je. Jadi bila kita ada masalah, apa yang kita kena buat selalunya ialah kita bercakap dengan Allah. Kita bila semayang mengadu dengan Allah. Sebab kita tahu dia dengar. Kalau kita mengadu dengan orang, nanti orang tak suka. Saya fikir macam tu lah kan. Kalau saya mengadu banyak-banyak ke orang pun, nanti orang kata lah dia ni sebanyak sangat pula mengadu. Jadi saya just serah pada Allah lah. Saya banyak berdoa je. Minta Allah Ta'ala bantu saya, mudahkan urusan saya nak besarkan anak-anak saya ni. Dan saya tahu ibu saya pun, mak saya yang di Melaka pun selalu mendoakan saya juga. Pentingnya ibu saya masih ada, saya syukur lagi dia boleh mendoakan saya. Dan saya tahu doa ibu saya itu memang tak ada hijab ni, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itulah dia. Jadi saya ada sokongan daripada adik-beradik, lepas tu saya ada kawan-kawan, orang-orang keliling. Maksudnya
sahabat-sahabat yang kadang-kadang orang yang kita tak sangka, kita tak kenal tu datang bantu. Ni semua daripada Allah Ta'ala lah. Allahu Akbar. Orang yang kita tak tahu, kadang kawan-kawan arwah suami yang saya tak kenal kan, datang bantu saya dengan anak-anak. Sebab saya tak bekerja, jadi macam mungkin orang rasa, ya Allah macam mana nak teruskan hidup ni, tak ada kerja tak apa kan. Saya pula masa tu dah umur 44, nak cari kerja macam mana, kerja pun orang tak nak. jadi walaupun saya ada qualification kan, kalau nak kerja saya lagi yang bersekolah, saya nak urus, lepas tu saya nak pergi kerja. Tu saya bincang dengan mak saya kata tak payahlah kerja, urus je lah anak-anak tu, InsyaAllah adalah rezeki kan. Sebab rezeki ni daripada Allah, kita bersangka baik je dengan Allah. Berserah dan bersangka baik pada Allah kan. Ya, betul. Memang 100% tawakal tu ala Allah. Betul. Pada ketika itu kan Luqman masa tu umur berapa Luqman masa arwah ayah dengan abang meninggal? Waktu tu saya tengah SPM, tahun tu SPM. Masa tu SPM ya? Ya, masa tu saya tengah periksa pertengahan tahun. Tengah periksa pertengahan tahun, belum trial lagi lah masa tu kan? Belum lagi. Kita terima lah. Dan masa tu Luqman di Darul Al-Quran ya? Tak, yang tu masa sekolah menengah. Time tu sekolah menengah. Masa sekolah menengah. Okey. Luqman masuk Darul Quran selepas sekolah menengah, selepas habis SPM kan? Ya. Okey. Dan masa tu Luqman nak SPM. Macam mana Luqman terima ujian tu masa tu? Boleh Luqman share macam mana perasaan Luqman masa tu? Macam ni lah ceritanya. Masa awal-awal kita dapat berita tu memang terkejut lah kan. Mula-mula dapat tahu ayah seorang je meninggal. Sekali dengan abang-abang sekali pergi kan menghadap. Jadi mula-mula macam banyaklah kita kena fikir kan, sebab kita time tu ambil SPM, kita fikir mak kita tak kerja semua kan. Yalah. Jadi tak apa Luqman. Semua sedih. Allahu Akbar. Semua orang sedih kan bila bercerita tentang kematian kan, kehilangan. Semua orang akan sedih. Luqman rapat dengan Abang Suluk. Rapat. Abang jadi rasa kehilangan tu. Rasa kehilangan tu macam mana Luqman? Memang terasa lah dia hilang tu. Dan macam mana Luqman kira menghilangkan rasa sedih tu sebab nak ambil SPM kan? Macam mana Luqman bangkit, Luqman kuat macam mana pada ketika itu? Kalau boleh share dengan penonton anak. Jadi waktu tu kita ingatlah yang kita kan selalu dengar ayat Quran apa semua. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha tu kan. Maksudnya Allah tidak akan membebankan seseorang itu di luar kemampuannya. Jadi bila kita ingat ayat tu, kita dapat tahulah yang kita punya ujian ni tak besar sangat pun. Sebenarnya kecil je. Nak banding dengan ujian Nabi-Nabi semua, Rasulullah perjuangan sahabat-sahabat semua. Maknanya ujian kita ni kecil je baru. Jadi kita kena teruskan juga kita punya kehidupan. Kita kena keep moving forward. Kita kena maju ke hadapan. Teruskan kehidupan kita. Macam tu lah saya kongsikan sedikit lah. Allahu Akbar. Dan Luqman kira masa tu Luqman anak yang ketiga ya? Anak yang ketiga. Anak ketiga. Yang pertama abang, yang kedua Luqman laki, yang ketiga anak kedua abang. Yang kedua pun abang. Yang nombor tiga. Yang nombor tiga. Luqman ketiga. Jadi kira Luqman dan bersama adik-beradik yang lain, ya, anak-anak Umi yang lain sebenarnya menjadi kekuatan untuk Umi. Ada tak kalau Luqman boleh ingat dan kalau Luqman boleh flashback lah,
masa tu kan bila selepas kehilangan ayah dengan abang, ada tak kata-kata yang Luqman ucapkan, lafazkan pada Umi untuk sama-sama memujuk Umi, untuk sama-sama memberi semangat kepada Umi? Ada tak Luqman? Saya sebenarnya mak saya ni dia tak tunjuk yang dia lemah. Jadi jadi depan kita orang anak-anak, kita nampak mak kita ni biasa je. Memang nampak dia kuat lah, kita tahu dia kuat. Jadi kita kalau ada apa-apa kita memang support je lah mak ni kita ni. Jadi sebab dia tak tunjuk yang dia menangis depan anak-anak. Umi tak pernah menangis depan anak-anak. Saya kalau boleh saya memang tak tunjuk lah. Saya tak nak nangis depan anak-anak. Kalau saya menangis pun macam saya bercakap dengan Allah, lepas semayang tu, macam tu lah saya keluarkan air mata saya. Tapi kalau dengan anak-anak ni saya tak nak tunjuk lah, saya menangis. Saya tak nak. Saya tak nak tunjuk. Umi depan anak-anak ceria je Luqman ya? Itulah. Kasih ketawa je. Kasih ketawa je kan. Jadi anak-anak pun tak tahu Umi ni ada masalah ke, Umi ni sedih ke. Macam mana tahu kalau Umi ada masalah, Umi sedih? Masalah saya beritahu juga. Yang dia garang tu ada masalah. Kalau dia garang ada masalah. Kalau dia garang ada masalah. Luqman daripada tadi cakap Umi garang kan. Kalau dia garang, kalau dia naik angin maknanya dia ada masalah. Ada tak kena tu. Ya kalau saya garang, saya marah, saya mulut je bising. Tapi mulut je lah. Bising mulut je lah. Lain tak ada lah. Dan macam Puan Azrin tadi Luqman share, maknanya selepas kehilangan tu Luqman pun berfikir macam mana Umi tak bekerja, macam mana adik-beradik keluarga nak meneruskan hidup. So saya sebenarnya tarik kat sini Puan Azrin. Puan Azrin kata semuanya berserah pada Allah, bersangka baik pada Allah sebab rezeki tu Allah yang beri kan. So macam mana sebenarnya Puan Azrin meneruskan untuk maknanya menanggung kelangsungan hidup tu dengan anak-anak? Kalau boleh share. Kelangsungan hidup maksudnya macam mana? Dari segi apa? Daripada segi maknanya yalah rumah, makan pakai kan, bayaran itu ini apa semua. Macam mana tu Puan Azrin? Saya senang, saya tak nak susah-susahkan hati saya. Kalau ada rezeki ada. Saya guna apa yang ada tu, katakanlah ada duit 2,000 ke 1,500 macam saya dapat setiap bulan daripada Sokso 2,007. Tu duit saya dapat. Daripada duit tu saya pandai-pandai lah bagikan untuk apa kan, untuk anak-anak. Lepas tu kadang-kadang ada saya dapat bantuan daripada adik-beradik yang seorang sikit lah dia bagi kan. Jadi kita pandai-pandai lah macam mana nak bagi-bagikan duit tu untuk nak uruskan untuk makan anak, pakaian, untuk sekolah dia. Jangan kita boros. Apa yang kita ada tu bukan untuk saya, maksudnya bukan untuk saya sendiri tapi saya utamakan anak-anak. Terutamanya dia orang punya pelajaran. Pelajaran pada saya ilmu tu sangat penting. Dan saya nak anak-anak saya semua ada ilmu. Terutamanya ilmu agama. Sebab saya yakin kalau ada ilmu agama, anak-anak ni senang dibentuk dan senang dididik. Kalau tak ada ilmu agama, kalau tak ada Quran, tak ada hadis, memang susah untuk nak didik dan bentuk anak-anak kita. Sekarang ni alhamdulillah, saya rasa tak ada susah lah sebab kita dah memang anak-anak saya memang saya hantar sekolah agama daripada kecil. Jadi memang cikgu-cikgu ni pun bagus. Banyak berterima kasih daripada guru-guru, mu'alim-mu'alimah yang banyak mengajar anak-anak saya juga ilmu-ilmu agama. Sebab saya sendiri pun tak pandai agama. Sikit-sikit je lah saya belajar sikit-sikit daripada usrah-usrah. Jadi macam tu lah. Hidup ni kita tak boleh utamakan diri kita lah. Sebagai seorang ibu memang kita kena utamakan anak-anak dalam segala hal. Semua maknanya seadanya dan pentingkan anak-anak
ya, lebih pentingan anak-anak pelajaran, ilmu supaya anak-anak faham. Ya, Betul. anak-anak pun sama-sama membantu kan, maknanya beri kefahaman tu kepada anak-anak kan. Betul. Betul. Yang penting Dan memang Luqman ya, memang anak-anak Yes. ni memang dididik dengan agama. dan Luqman pun masa keputusan selepas, maknanya selepas SPM, siapa yang menggalakkan Luqman ke Darul Quran? Adakah atas diri sendiri ataupun Umi menggalakkan ataupun macam mana Luqman? Saya diri sendirilah dan kawan-kawan ramai ajak masuk situ, jadi saya pun lagipun Darul Quran ni bagus sebab dia selain daripada Al-Quran ilmunya, dia tanggungan dia percuma lah, maknanya bayar daftar je. Jadi kat situ adalah kelebihan dia juga. Jadi meringankan dari segi kewangan lah kat situ. Sebab dia dapat bantuan daripada JAKIM. Sebab dia bawa JAKIM kan, maknanya sponsorship by JAKIM kan. Dan Puan Azrin pun maknanya sangat bijak sebenarnya menguruskan kewangan dengan apa yang ada, ya, dengan anak 10 orang, Masya Allah. Ya, sedangkan kalau kita tengok zaman sekarang ni, lagi banyak sebenarnya kita dapatkan anak tu lagi tak cukup. Jadi kat sini kita tengok kepada konsep keberkatan rezeki tu kan, Puan Azrin kan? Betul. Maknanya banyak mana pun kalau kita dapat, kalau tak berkat memang tak cukup kan. Dan sini macam Puan Azrin maknanya berkat, percaya kan dengan rezeki yang Allah kurniakan tu. Masya Allah kan. Jadi anak-anak ni kita kena didik juga dia supaya dia tidak bermewah-mewah. Itu satu lagi. Yes. Saya memang tekankan pada anak-anak supaya tak bermewah-mewah sebab kita ni bukan orang senang. Saya selalu nasihatkan benda-benda yang perlu saja kalau dalam hidup kita ni, tak payahlah kita nak cari barang-barang branded ke pada saya. Yalah, betul. Sebab saya tak mampu kan. Kalau orang lain tu dia mampu tak apalah kan. Tapi sebab saya anak ramai. Jadi kalau semua nak barang branded, saya mana nak cari duit. Betul. Jadi anak-anak ni faham, dia tak ada banyak komplain, dia tak ada banyak kerenah lah. Jadi alhamdulillah lah, saya syukur lah. Kat situ saya memang Allah bagi saya kemudahan, keringanan kat situ. Anak-anak ni mudah nak tengok dengan kata kita, macam tu. Masya Allah, Masya Allah. Luqman, boleh Mami tahu, Luqman lepas habis belajar ni, apa perancangan Luqman masa depan nanti? Of course lah nanti Luqman kata nak bantu ibu kan, nak bantu Umi kan. Tapi selain daripada tu, untuk diri sendiri, apa yang Luqman nak buat sebenarnya? Dan untuk keluarga tu apa yang Luqman nak buat? Okay. What's your plan? Kerja lah, tu je lah. Saya rasa macam tu lah dalam kita dalam kita cari rezeki tu untuk support keluarga sikit-sikit ke yang mana boleh dapat gaji tu kan. Sama-sama itu kita itulah dengan yang ilmu yang kita ada tu kita sabarkan lah. Kita belajar tu. Luqman banyak ilmu ni, Masya Allah kan. Tak bersangat impian. Dia ngajar adik-adik dia ngaji kat rumah. Tu jariah tu, Masya Allah. Allahu Akbar. Kan. So bila dah mengajar adik-adik ni, dah boleh kembangkan untuk ajar orang lain juga ke Luqman? Kan ataupun memang ada ajar orang lain? Sebelum ni ada mengajar orang tua, budak-budak apa semua, ada macam akademi Al-Quran lah. Lepas tu tapi sebab sekarang COVID? Susah. COVID macam susah sikit lah. Saya nak uruskan masa saya susah sikit. Yalah, dengan kelas online lagi kan, sebab kelas online ni dia punya kira kita katakan kerja dia, effort dia is double, triple the effort daripada kelas biasa kan, daripada kelas face to face gitu. Tambah pula duduk rumah, kena buat kerja rumah lagi. Itu secara impliedly tu Umi macam komplain dia. No. Sebab saya anak-anak saya ni sebab dia ramai kan. Yang saya tak ada pembantu. Jadi bila dia orang dah besar ni, saya memang buat jadual untuk mereka. Mereka semua ada kerja, ada tugasan masing-masing.
Jadi lepas sembahyang subuh, lepas mengaji, semua kena check. Bukan siapa dia orang. Nyapu sampah, basuh pinggan mangkuk. Apa ni, hidai baju. Semua kena buat lah. Yang kena buat. Ya, kalau Umi nak buat sendiri tak daya kan Umi kan? Sebab saya dah penat buat masa dia orang kecil kan. Jadi sekarang ni it's their time to do it. Betul. Lepas tu Umi pun dah bagi resepi dekat video. Senang nak masak kan? Masya Allah. Bila dah bagi tugasan macam tu, saya boleh keluar lah nak pergi Usrah ke, saya ada kelas masak ke. Macam itulah cara dia. Sekarang ni kira Umi macam lady of leisure ya, Luqman ya? Yes. Tak ada juga. Masak is my job. Masak juga. Cuma kalau masak jugalah sekali-sekala. Sebab saya kadang tak sihat juga. Saya ada asma. Jadi bila saya sihat, saya anak-anak saya ni faham dia orang akan buatlah kerja dapur. InsyaAllah. Allahu Akbar. Dan apa agaknya perancangan masa depan lah Puan Azrin, kalau boleh share, ada perancangan masa depan ke macam mana dan harapan untuk anak-anak pada masa depan? Harapan tu samalah dengan semua ibu-ibu, kita nak anak-anak kita berjaya dunia akhirat kan. Kita nak dia macam mana. Amin. Kita nak anak-anak kita. Memang setiap kali lepas solat kita semua ibu-ibu ni akan mendoakan anak-anak dia. Biar berjaya, biar dapat pasangan hidup yang beriman, bertakwa. Amin. Jadi kita memang nakkan tu untuk anak kita. Untuk kita ni macam kita dah tak kisah sangat dah. Macam tak kisah sangat dah macam saya ni. I don't really bother about myself as long as macam kita kan. Kita pergi jumpa kawan-kawan and then masa tua semua saya harapkan masa tua saya so budak-budak ni janganlah lupakan saya pula. Tak lupa, Luqman tak lupa kan. Macam tu kan. Kita cuma nakkan anak-anak kita ni jadi anak-anak yang soleh, anak solehah. Tu je, tak ada lain. Mudah-mudahan. Dan kita nakkan diri kita juga biar akhir hayat biar direzekikan dengan husnul khatimah. Itu saja. Amin. Umi dah siap doa tu supaya anak-anak ditemukan dengan pasangan yang baik-baik. Luqman dah ada calon ke? Belum. Dia single and available ya? Tapi not available yet. Not available. Bagi habis dulu belajar. Belajar dulu insyaAllah. Mana tahu, Umi tahu ke? Mana tahu tiba-tiba kan dia simpan yang ada calon kan? Kita cerita selalu kat Umi kita kalau ada apa-apa. InsyaAllah. Umi ni kekasih hati Luqman kan Umi dulu kan? Habibati. InsyaAllah. Seronok hari ni kan dapat kongsi, dapat dengar perkongsian daripada Puan Azrin, daripada Luqman kan. Macam Luqman kita Luqman ni kira sekarang ni tak adalah fikir lagi untuk mungkin untuk cari pasangan ke apa. Yang pertama lebih kepada untuk Umi dulu kan, keluarga dulu, untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Mudah-mudahan kita doakan dimudahkan urusan. So ada setahun ni Luqman ya? Setahun lagi pengajian ni Luqman ya? Lagi setahun insyaAllah. Lagi setahun insyaAllah, mudah-mudahan. Tak balik ke kampus ke Luqman? Memang tak akan balik ke kampus? Mungkin nanti intern baru kena balik sana. Ya, intern nanti balik. Buat masa ni masih online. Masih online ya? Nanti insyaAllah balik ke sini nanti Mami boleh cari Luqman di kampus, mudah-mudahan. Nanti boleh tengok lah Pak Azrin di Kemaman, mana tahu nanti dah boleh rentas negeri kan? InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah. Okay, nanti tim TikTok juga boleh mungkin boleh jemput Luqman untuk kita ada program Jom Mengaji Sebelum Tidur. Tiap malam kita ada Jom Mengaji Sebelum Tidur Luqman. Ada dengan anak-anak pun ada. Jadi insyaAllah nanti boleh jemput untuk mengaji bersama sebelum tidur, mudah-mudahan.
Dan selain daripada program kita ni, Mars Coffee Talk ni, Warisan Umat Ikhlas Foundation di Yayasan Dewi, kita ada program-program lain sebenarnya. Banyak lagi program-program lain yang digerakkan di bawah tabung gerakan Al-Quran lah. Antaranya macam kita hari Jumaat dan Sabtu kita ada TikTok International dan juga TikTok Premier. Dan sekarang ni macam kita tengok TikTok Premier ni musim kedua. Hari Sabtu ni kita ada TikTok Premier dengan tajuk Aku Jatuh Cinta. Nanti bolehlah Luqman tengok kan. Ini memang untuk anak muda Luqman. Boleh share juga dengan kawan-kawan nanti. Selain daripada TikTok Premier ni, di bawah pengisian program Quranic Valley, kita ada yang ini semua orang tahulah, My Quran Time setiap hari yang pukul 12.30 itu di TV Al-Hijrah. Okay. Dan kita juga ada Wacana Al-Quran. Wacana Al-Quran ni di FB lah, FB Wacana Al-Quran, FB Quran Time dan FB Sinar. Dan kita juga ada Soul Fitness program. Dan untuk ayah-ayah kita ada program Majlis Ayah setiap hari Jumaat. Dan walaupun Luqman belum ayah kan, tapi Luqman still boleh tengok juga Majlis Ayah ni hari Jumaat pagi pukul 10. Di sini kira moderator dan tetamu mengupas khutbah-khutbah. Sebab kadang-kadang ialah ayah-ayah kan pergi masjid semalam Jumaat dengan khutbah kadang-kadang just dengar je kan. Tapi kat sini kita mengupas khutbah-khutbah Jumaat. Dan kita juga ada memimpi bersama ayah. Ini tetamu dia ayah dan anak. Ada juga program untuk ayah. Selain daripada tu tadi TikTok Premier dan TikTok International. Dan inilah kita ada TikTok Moms Coffee Talk untuk ibu dan anak-anak. Dan insya-Allah untuk misi World Quran Hour tahun ni kita akan adakan pada 24 Ramadan ya, 6 Mei 2021 insya-Allah. Yang nanti sama-sama Puan Azrin dan Luqman ya sertai sebab tahun ni since COVID kan, jadi kita akan online lah. Online. Jadi misi tahun ni adalah misi Al-Mulk ya, sama-sama nanti insya-Allah sertai. Dan jadi untuk semua yang nak menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang nak infak ya, sebab tabung gerakan Al-Quran ni bukan hanya infak Al-Quran tapi infak untuk media juga, untuk program-program ya mendekati semua lapisan masyarakat ya, sebab kita punya tujuan adalah untuk mengqurankan ummah dan mengikhlaskan bangsa. Jadi bolehlah menyumbang di tabung gerakan Al-Quran ni di akaun yang tertera ni. InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita doakanlah ya perkongsian sedikit dapat menjadi iktibar, dapat menjadi pengajaran untuk penonton-penonton dan untuk semua yang menontonlah program ni ya. Jadi sebelum kita akhiri program kita hari ni, boleh Luqman baca sedikit doa untuk kita semua, semoga ya kehidupan kita seterusnya diberkati Allah mudah-mudahan ya. Boleh Luqman, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshu' alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min azab. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa shunna bil iman wa akhina jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Puan Azrin, terima kasih Luqman ya, perkongsian sangat bermanfaat hari ini, Masya Allah ya. Antara kalau kita tengok tadi ya, isi-isi yang penting kan, kalau kita tengok pertama memang kita kena tawakal pada Allah kan, kena berserah pada Allah. Dan seperti Luqman juga cakap, Allah tak akan menguji kita di luar apa yang kita mampu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sentiasa berdoa
ya, berdoa, dan sesiapa yang masih ada ibu ayah tu, doa ibu ayah ni tanpa hijab. Macam Luqman beruntung masih ada Umi kan, tanpa hijab doa, Masya Allah kan. Dan juga kalau kita tengok daripada kita tengok kepentingan kita beri kefahaman kepada anak-anak, dan kepentingan ilmu tu untuk anak-anak, tak kira untuk anak-anak, untuk ibu juga, ilmu-ilmu walaupun sedikit ya, bermanfaat mudah-mudahan ya. Semoga perkongsian hari ini menjadi dapat sedikit memberi pengajaran, dapat sedikit diamalkan sama-sama ya untuk oleh penonton-penonton. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi Puan Azrin, Luqman. Mudah-mudahan boleh lagi kita berkolaborasi ya untuk program-program yang lain, mudah-mudahan. Terima kasih semua. Terima kasih penonton-penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.